إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub at-taraji, gaya bahasa pengharapan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, sebagai satu isyarat bahawa mencapai ketakwaan itu adalah objektif utama daripada ibadat berpuasa, dan sejauh mana suksesnya ibadat puasa itu bagi seseorang Islam, bagi seseorang Muslim, ialah sejauh mana dia dapat mencapai tahap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam gaya bahasa pengharapan itu, dia mengandungi satu jenis ibadat, iaitu ibadat raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, perkara itu tidak mustahil untuk dicapai, tetapi belum pasti. Perkara yang boleh diusahakan tetapi belum pasti. Bermakna bukan semua orang yang berpuasa akan dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang menelusuri gaya puasa ataupun tata cara puasa yang benar-benar menepati ciri-ciri dan kehendak syarak sahaja yang diharapkan mudah-mudahan akan dapat mencapai KPI ataupun prestasi takwa yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, bagaimana kita nak mencapai prestasi takwa yang tinggi itu. Semua orang berpuasa, tetapi belum tentu semua orang akan dapat mencapai prestasi itu. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dari satu segi, kelebihan ibadat puasa itu ialah mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi SAW. Tetapi dalam hadis itu Nabi menyebut prasyarat untuk mencapai keampunan itu ialah imanan wa ihtisaba. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, iaitu dengan suatu keimanan dan juga suatu pengharapan. Sekali lagi diungkapkan ibadat mengharap di dalam ibadat puasa itu sebagai satu jenis ibadat yang penting, yang perlu dilahirkan dalam hati orang yang berpuasa, iaitu mengharapkan ganjaran, kelebihan, taufik, hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam doa harian kita pagi dan petang, kita selalu mengungkapkan antara lain
Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatina nastaghith aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan engkau lepaskan diri kami kepada diri kami walaupun sekelip mata. Maknanya jangan engkau biarkan kami menguruskan sendiri diri kami walaupun sekelip mata. Di situ bermaksud kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya memandu kita untuk melaksanakan pengabdian kepadanya sebaik yang mungkin, mengikut cara yang dikehendaki olehnya. Mudah-mudahan ibadat itu akan diterima olehnya. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memandu seseorang hamba ataupun memberi taufik dan hidayah kepada seseorang hamba apabila dia pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadatnya. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi ilayya ahabbu wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba-Ku yang lebih aku suka lebih daripada amalan wajib, illa maftaradtuhu alayhi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba-Ku akan terus-menerus melaksanakan ibadat sunat, amalan sunat, sehingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bila aku dah cinta, dah sayang kepada hamba-Ku, maka aku akan jadi mata, telinga, kaki, tangan, yang pendengaran yang dia dengar dengannya, aku akan jadi pendengaran yang dia dengar dengannya, dan aku akan jadi penglihatan yang dia lihat dengannya, dan aku akan jadi tangan yang dia menyentuh dengannya, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyanna. Bila aku dah kasih kepadanya, bila dia mohon sesuatu, aku akan bagi. Wa in ista'adhani la'u'idhanna. Dan bila dia minta berlindung denganku, aku akan beri perlindungan kepadanya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa seseorang hamba itu apabila dia telah mencapai tahap kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah cinta kepadanya, sayang kepadanya, maka pada waktu itu dia akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa kiasan yang diguna dalam hadis itu bermakna segala tindak tanduknya adalah terpimpin. Dia tidak akan dengar melainkan mendengar benda yang baik. Dia tidak akan lihat melainkan melihat perkara yang baik. Dan dia tidak akan buat dengan kaki dan anggota badannya, tangan dan sebagainya, melainkan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya dia akan menjadi wali Allah. Apabila dia memohon doa, Allah akan perkenankan doanya. Jadi
dalam bulan Ramadan ini, di samping kita berusaha untuk melaksanakan ibadat puasa sebaik yang mungkin, kita perlu banyak berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita untuk betul-betul melaksanakan ibadat ini dengan amalan yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan mendapat tahap kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah kemuncak ketakwaan dan kemuncak keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis lain Nabi SAW antara lain bersabda, al-jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratul lima bainahuma idza jtunibatil kaba'ir. Solat Jumaat bertemu solat Jumaat dan Ramadan bertemu Ramadan akan menjadi penebus dosa seseorang hamba itu idza jtunibatil kaba'ir, sekiranya dijauhi dosa besar. Jadi di situ ada lagi satu prasyarat untuk mencapai kelebihan ibadat puasa, kelebihan Ramadan, untuk menjadi orang bertakwa. Prasyaratnya antaranya ialah menjauhi perkara maksiat, perkara dosa, terutamanya dosa besar. Dalam menghadapi menghadapi cabaran berpuasa ini, terutamanya cabaran mengekang diri daripada melakukan perkara maksiat, ini perkara yang amat mencabar. Walaupun di bulan puasa ini disebut dalam hadis syaitan itu dibelenggu, sufidat asyayatin, tetapi realitinya manusia masih lagi, ataupun umat Islam masih lagi kadang-kala terbawa-bawa dengan perkara-perkara maksiat ataupun perkara-perkara yang bersifat penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan maksud pembelengguan syaitan, membuat huraian yang terperinci dalam menyelaraskan hadis yang menyatakan tentang syaitan yang dibelenggu itu dengan realiti yang berlaku kepada umat Islam yang masih meneruskan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ataupun sewaktu berpuasa. Jadi antara faktor yang dikaitkan kenapa umat Islam masih melakukan maksiat walaupun syaitan itu telah dibelenggu, antaranya ialah kerana an-nafs al-khabithah, nafsu yang jahat yang ada dalam diri manusia itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, kerana syayatinul ins, kerana pengaruh ataupun dorongan daripada syaitan manusia. Sebab kita tahu syaitan ini ada dari kalangan manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Jadi syaitan di kalangan manusia yang menggoda manusia, yang mengajak manusia untuk melakukan maksiat melalui filem-filem kalau zaman sekarang ini, maknanya melalui rancangan-rancangan, melalui program-program yang melalaikan, yang mengajak manusia supaya menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. Dan yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, faktor yang mempengaruhi manusia supaya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di bulan Ramadan, ialah al-'adah al-qabihah,
iaitu adat kebiasaan yang buruk, yang telah terbiasa di bulan yang lain, yang terbawa-bawa ke dalam bulan Ramadan. Seorang yang kebiasaannya merokok, dia akan terbawa-bawa kebiasaan itu walaupun di bulan Ramadan. Ini 3 perkara yang menyebabkan manusia sukar mengekang diri dia daripada melakukan dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun di bulan Ramadan, dan meskipun syaitan pada hakikatnya, syaitan jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan maksiat-maksiat ini, di samping ia mengurangkan pahala puasa, ia sebenarnya akan menghalang seseorang itu untuk mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghalang seorang itu untuk mendapatkan puasa yang sukses. Dan tentunya perkara ini kembali kepada masalah ilmu seseorang itu untuk belajar bagaimana dia mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan bukan berpuasa berdasarkan tradisi ataupun adat, tetapi berpuasa kerana iman, kerana ketakwaan, kerana puasa itu sebagai syariat dan ibadat yang perlu dipatuhi, yang perlu dilaksanakan dengan baik. Jadi inilah kunci sebenar yang sebenarnya kita kena latih diri supaya kita menghayati ibadat puasa itu dengan sebenar-benarnya. Puasa bukan kerana ikut-ikutan, bukan kerana tradisi budaya, tetapi kerana syariat. Jadi bermula daripada saat itu kita akan belajar bagaimana cara untuk berpuasa seperti mana yang dipraktikkan, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan generasi salaf, supaya puasa itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh rasa perkara ini sebelum daripada masuk bulan puasa lagi. Kalau orang itu sebelum bulan puasa dia rasa gelisah kerana nak menghadapi bulan puasa, itu sudah menjadi seolah-olah petanda awal dia adalah orang yang sukar untuk mencapai kemuncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga apabila bulan puasa setelah hampir tamat, kalau seseorang itu rasa gembira kerana perginya bulan puasa ataupun bulan Ramadan, maka itu juga adalah petanda dia adalah antara orang yang sukar untuk mencapai tahap ketakwaan yang sebenar. Tapi kalau diri dia rasa gembira menyambut bulan puasa sebelum bulan, dan tertunggu-tunggu dan rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sebaliknya bila akhir bulan Ramadan dia akan rasa sedih, akan rasa duka cita kerana berpisah dengan Ramadan, itu adalah petanda-petanda awal dia antara orang yang terpilih untuk menjadi ahli puasa, yang mana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah menepati ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkasnya, untuk sukses bulan puasa ini, pertama sekali kita belajar cara berpuasa yang betul dari segi praktikalnya, yang mana berarti sunnah Nabi SAW, segala hukumnya, perkara yang membatalkan, perkara yang perlu dijauhi, yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa, sunat-sunat puasa, perkara yang sunat yang digalakkan di bulan puasa. Dan selain daripada itu, kita cuba melatih dari sudut kerohanian kita, bagaimana kita pandai mengambil hati Allah Subhanahu Wa Taala, pandai mencari saat-saat, poin-poin, ketika-ketika yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu untuk
untuk kita masuk dan kita mendekatkan diri kepadanya. Dan kita tentulah perlu banyak bermuhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan. Jadi saya rasa itu saja untuk kesimpulan ataupun ringkasan berkenaan dengan sedikit tazkirah berkenaan dengan ibadat puasa ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu boleh dijadikan bahan untuk kita bermuhasabah bersama, insya-Allah.